Bismillah, kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insyaAllah pada hari ini kita menyambung mudzakarah kitab Mutammimatu al-Ajurumiyah karangan Al-Imam Ar-Ru'aini. Jadi kita dah sampai pada perbahasan al-awamil ad-dakhilatu al-mubtada'i wal khabar. Faktor-faktor yang masuk ataupun perkara-perkara yang masuk pada mubtada' dan juga khabar. Jadi kita dah selesai bincang tentang kana dan juga adik-beradik kana. Juga telah kita bincangkan huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Ada 4. Ma, la, ta, in dan juga la. Kemudian kita bincangkan af'alul muqarabah. Yang mana kita bahagikan af'alul muqarabah kepada 3. Itu telah kita bincangkan lah. Jadi hari ini kita masuk perbahasan inna wa akhawatuha. Amil yang kedua yang masuk pada mubtada' dan khabar. InsyaAllah kita baca. Jadi disebut dalam kitab kita faslun wa amma inna wa akhawatuha fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Wahia sittatu ahrufin. Jadi masuk fasa yang baru, nau' yang kedua daripada an-nawasikh. Saya sebut satu fasal. Dan ada pun inna dan juga adik-beradik inna. Yang mana inna dan adik-beradik inna ini juga dinamakan sebagai huruf-huruf yang serupa dengan fa'il. Huruf-huruf yang serupa dengan fa'il. Dan huruf-huruf ini ada kelayakan untuk sentiasa berada di awal jumlah, awal kalam. Melainkan anna. Anna sahaja mesti berada di tengah kalam. Dia tak boleh berada di awal kalam. Selain daripada itu, walaha sadrul kalam. Dia ada hak untuk berada di awal kalam. Jadi wa amma inna wa akhawatuha fatansibul mubtada'a. Dan adapun inna wa akhawatuha, maka ianya memansubkan mubtada'. Wa yusamma ismaha, dan mubtada' itu dinamakan sebagai isim bagi inna. Jadi asalnya mubtada', bila masuk inna nama bertukar. Namanya isim inna. Baris juga bertukar, Zaidun qa'imun, bila masuk inna Zaidan qa'imun. Jadi nama bertukar, hukum pun bertukar. Wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Inna juga memansubkan khabar. Dan dinamakan khabar tersebut sebagai khabar inna. Jadi function inna bukan sekadar memarfu'kan mubtada', malah juga memansubkan khabar. Dia terbalik dengan kana lah. Wahia sittatu ahruf. Wahia sittatu ahruf. Mana inna wa akhawatuha ni ada 6 huruf. 6 ini amalannya sama, memansubkan mubtada', memarfu'kan khabar. Cuma maknanya berbeza-beza. Yang pertama inna. Inna. Baca dengan baris bawah, inna. Yang kedua wa anna. Bagi atas anna. Wa huma li tawkilin nisbah wa nafyi syakki anha ay an nisbah. Jadi inna dan juga anna functionnya ialah untuk tawkilin nisbah. Taukid ni menguatkan. Nisbah ni hubungan antara dua juzuk, iaitu mubtada' dan khabar. Bila inna datang untuk function ataupun untuk tujuan mentaukidkan nisbah,
nisbah antara mubtada' dan khabar. Ya. Bila mana al-mukhatab, orang yang kita tujukan kalam tu, dia telah tahu akan isi kandungan yang kita ingin sampaikan. Contohlah, Zaid duduk depan saya, dia dah tahu dah Muhammad tidur. Zaid dah tahu satu maklumat, iaitu Muhammad tidur. Boleh? Jadi bila saya sebut inna Muhammadan naimun, ianya tidak lebih untuk mentaukidkan nisbah, menguatkan hubungan antara mubtada' dan juga khabar. Boleh? Itu kalau Zaid dah tahulah maklumat tersebut. Okey, boleh? Jadi wahuma li taukidin nisbah, bila inna wa anna datang untuk function ataupun untuk tujuan mentaukidkan, menguatkan hubungan nisbah antara mubtada' dan juga khabar. Tahu tak mana kuat nisbah ni? Antara mubtada' dengan khabar ni. Maksudnya ialah macam mana nak terang? Contoh saya sebut Zaidun qa'imun. Maknanya Zaid berdiri. Jadi nisbatul qiyam li Zaid tu masih belum kuat. Tak, mungkin kalau orang dengar, orang mungkin rasa kurang percaya, begitulah. Boleh. Bila kita sebut inna Zaidan qa'imun, maka ia menguatkan nisbah qiyam, qa'im tu qiyam, kepada si Zaid ni. Maknanya Zaid ni memang betul-betul berdiri. Bukan sebaliknya. Boleh? Jadi inna wa anna wa huma li taukidin nisbah wa nafyi syak. Inna dan juga anna juga datang untuk menafikan syak, yang berlaku kepada seseorang. Contohnya kita sebut Zaid, dia syak akan tidurnya si Muhammad. Syak ni tak yakinlah Muhammad ni tidur ke tak. Dia tak pasti. Jadi bila dia syak, kita datang depan dia, kita sebut inna Muhammadan qa'imun. Ketika itu inna tu datang untuk menafikan syak yang ada dalam diri si Zaid tu. Boleh? Jadi itu yang kedua lah. Yang ketiga, kalau dalam syarah tu dia sebut untuk menafikan ingkar. Itu tujuan inna wa anna. Untuk menafikan ingkar bagi mereka yang jahidan. Laha ailin nisbah. Contoh Zaid, dia mengingkari yang Muhammad tu tidur. Sedangkan Muhammad ni memang tidur sungguh. Maka kita sebut pada dia inna Muhammadan qa'imun. Jadi inna kat situ datang untuk menafikan ingkar yang ada pada si Zaid tersebut. Jadi kesimpulan dia, kesimpulan dia inna wa anna ni, dia datang dengan tiga makna. Pertama, untuk mentaukidkan nisbah, menguatkan hubungan antara mubtada' dan khabar. Bila tu? Bila mukhatab, orang yang kita tuju kalam kepada dia, seorang yang telah mengetahui akan isi kandungan mubtada' dan khabar tu, akan hubungan mubtada' dan khabar tu. Kita hanya datangkan inna wa anna untuk menguatkan lagi nisbah antara keduanya. Yang kedua, inna wa anna datang untuk function apa? Sebagaimana Syekh sebut dalam kitab wa nafyi syak, untuk menafikan syak. Bila tu? Bila orang yang kita tuju kalam kepadanya ialah orang yang syak. Dia syak, Muhammad ni tidur ke tak? Dia ragu-ragu. Kita nak hilangkan keraguan dalam diri dia, kita sebut inna Muhammadan naimun. Yang ketiga ialah untuk menafikan ingkar. Kalau orang yang dipanggil sebagai mukhatab tersebut mengingkari akan ketiduran oleh si Muhammad tu, maka kita sebut inna Muhammadan qa'imun, dengan niat untuk menafikan ingkar yang ada dalam diri si mukhatab. Okey, selesai situ. Nahu qawlihi ta'ala, contohnya ayat Quran, fa innallaha ghafurur rahim.
Fa innallaha ghafurur rahim. Allah isim inna, ghafurun khabar inna. Rahimun khabar kedua bagi inna. Boleh. Jadi kat sini function inna apa dia? Boleh jadi untuk taukid nisbah. Kalau mukhatab tu dah tahu Allah Ta'ala ni ghafur. Ataupun inna ni functionnya untuk menafikan syak bagi orang yang masih syak terhadap pengampunan Allah Ta'ala, sifat pengampun bagi Allah Ta'ala. Ada kala juga inna tu datang untuk menafikan keingkaran bila kalam ini diucapkan, ditujukan kepada siapa? Seorang kafir yang mengingkari pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu qaulihi dzalika bi anna Allah huwal haqq. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Jadi kat sini anna, Allah isim anna, wal haqq khabar anna, khabar dalam bentuk jumlah lah. Huwa mubtada, al haqq itu khabar. Jadi jumlah mubtada dan khabar itu fi mahalli raf'in, khabar bagi apa? Khabar bagi anna. Boleh? Jadi kat sini kalau tengok inna duduk di awal kalam. Adapun anna, dzalika bi anna. Anna duduk di tengah kalam. Dia tak duduk depan. Anna ni. Mesti duduk di tengah. Boleh? Baca terus. Wa ka'anna litashbih. Huruf yang ketiga. Ka'anna litashbih. Litashbihil mu'akkad. Tashbih ni untuk menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Dan persamaan tu pula muakkad, ditaukidkan, dikuatkan. Jadi bukan sekadar untuk menyamakan, malah proses kita menyamakan sesuatu dengan sesuatu tu kita taukidkan pula. Tashbih tu. Nahu ka'anna asadan, ka'anna zaidan asadun, ka'anna zaidan asadun. Seperti sesungguhnya. Zaid itu asadun, iaitu apa dia nama asadun? Singa. Okey, jadi asal kepada ka'anna zaidan asadun, kalau tengok kat bawah tu. Inna zaidan ka asadin. Inna zaidan ka asadin. Sesungguhnya Zaid seperti asad. Inna zaidan ka asadin. Kemudian ka asadin tu, kaf tu kita letak kat depan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa dia? Untuk tujuan memberi makna tashbih pada permulaan kalam. Bila kita sebut inna zaidan, itu tidak ada tashbih lagi tu. Tak. Jadi kita nak datang kat mana tashbih tu fi awali wahlah, pada permulaan percakapan kita, supaya orang depan kita terus faham. Kawan ni nak tashbih ni, buat misalan. Orang ni sama dengan orang ni, orang tu sama dengan orang tu. Tak. Maka kita sebut ka kat depan. Kita dahulukan ka. Maka jadi Ka'inna zaidan asadun. Tak. Kemudian dibaris ataskan inna. Jadi ka'anna. Dan tadi asalnya dua kalimah. Ka dengan inna. Bila dibaris ataskan ka'anna, maka ianya menjadi satu kalimah sahaja. Jadi ka'anna ialah satu kalimah. Ka'anna zaidan asadun. Ka'anna zaidan asadun. Terjemah lagu mana ni? Seperti sesungguhnya Zaid itu asad, iaitu si singa. Boleh? Jadi function bagi ka'anna litashbih. Tashbih tu kita dapat daripada kaf. Sebab kaf ni litashbih. Zaidul kal badri fil jamal. Tak. Lepas tu al-mu'akkad diambil daripada inna. Sebab tu kita sebut ka'anna ni bukan sekadar litashbih, malah litashbihil mu'akkad. At-tashbih kita dapat daripada kaf, mu'akkad kita dapat daripada anna. Nahu ka'anna zaidan asadun. Selesai. Walakinna lilistidrak. Nahu zaidun syuja'un lakinnahu bakhil. Ini huruf yang keempat, iaitu lakinna. Iaitu apa dia? Lakinna. Lakinna ni bahasa kita tetapi lah. Tetapi. Tapi kalau tengok dalam syarah tu, disebut apa? Walakinna listidrak wa huwa
makna bagi istidrak tu ialah ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawaham thubutuhu aw nafyuh. Komentar akan satu kalam dengan mengangkat apa yang boleh jadi ternafi ataupun tersabit. Mudah je. Saya terang contoh, tu kita faham. Kakak jangan buka kakak. Jangan buka yang tu. Zaidun syuja'. Bila kita sebut Zaidun syuja', Zaid ni berani. Tak? Maka dia memberi ilham. Memberi ilham, selain daripada Zaid ni berani, dia juga seorang yang karam. Seorang yang pemurah. Sebab sifat orang yang syuja' ni ialah sifat orang yang pemurah, karam. Boleh. Orang yang bersifat dengan syuja' biasanya dia pemurah. Dia karam. Tak, karim. Jadi kita, sedangkan Zaid ni bukan pemurah, kedekut. Sedangkan dia kedekut. Maka, bila kita sebut Zaidun syuja', orang depan kita tu fikir Zaid syuja'. Maknanya kawan tu pemurah jugalah. Kita nak hilangkan benda yang duduk main dalam akal dia tu. Maka kita sebut lakinnahu bakhil. Kawan ni memanglah memberani tapi kedekut. Lakinnahu bakhil. Tapi dia tu kedekut. Boleh? Fatimah Az-Zahra. Boleh? Kemudian, contoh lain. Saya sebut ma Zaidun aliman. Ma Zaidun aliman. Ma tu yang beramal dengan amalan. Apa nama? Laisa tu lah. Tak, dalam syarah tu. Ma Zaidun aliman. Tidaklah Zaid tu alim. Bila sebut lagu tu, orang depan kita boleh jadi dia tawahum, dia sangka bila tak alim ni maknanya jahat lah orangnya. Tak. Tak. Maka kita sebut lakinnahu salih. Zaid ni memanglah tak alim tapi orang baik. Orang baik, orang juruh. Tak. Dia taklah alim tapi orang juruh. Boleh? Selesai kat situ. Tak mana istidrak ni. Walaita litabanni nahu laita syababa a'idun. Laita maknanya untuk apa? At-tamanni. At-tamanni maknanya berharap. Cuma berharap kepada perkara yang la tama'a fih, iaitu perkara yang mustahil lah. Perkara yang mustahil. Contohnya apa kita sebut? Kita sebut wa nahu laita syababa a'idun. Alangkah comelnya, semoga boleh berlaku tu. Alangkah baiknya asyababa a'idun, kalau waktu muda itu kembali semula, ataupun muda itu kembali semula. Jadi sekarang ni orang yang ungkapkan laita syababa a'idun ni, dia berharap kepada satu perkara yang mustahil, iaitu kembalinya waktu muda. Boleh? Maka ketika itu laita functionnya untuk apa? Untuk ditamani lah. Ditamani itu talabu mala tama'af. Ini pun dah terang dalam Jurmiyah dulu. Ataupun laita juga digunakan untuk pengharapan kepada satu perkara yang susah. Contoh orang miskin yang tidak ada harapan untuk dapat duit, maka dia sebut laita li malan fa ahujja minhu. Alangkah comelnya kalau aku ada harta, fa ahujju minhu, maka aku, ataupun fa ahujja minhu, maka aku boleh buat haji daripada harta tersebut. Boleh. Jadi orang yang apa ke dana, lepas tu tidak ada sumber lain untuk dapat duit, mereka yang kerja dia yang kaih pagi, makan pagi, kaih petang, makan petang, maka apa? Harapan untuk dapat duit yang banyak untuk pergi haji itu satu perkara yang susah. Tak mustahil. Dia tak mustahil. Boleh jadi ada orang sedekah ada 30-40 ribu. Tak mustahil. Tapi susah lah. Orang nak bagi 30-40 ribu, 10 ribu macam tu. Tak. Tu. Berbeza dengan yang tadi. Yang tadi mustahil. Kembalinya waktu muda ataupun muda itu sendiri, hukum apanya, benda tu mustahil. Jadi laita gunanya untuk apa? Untuk mengharap satu perkara yang mustahil ataupun perkara yang susah untuk dicapai. Oleh sebab itu kita tak boleh sebut laita ghadan yaji. Laita ghadan yaji. Alangkah baiknya kalau esok datang. Yang tu tak boleh. Sebab apa? Esok tu pasti akan dah datang.
Sebab kita tak tahu bila kiamat. Wala'alla litaraji. Kemudian yang kelima, ataupun yang ke berapa? Yang keenam tak? Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita. Yang terakhir ialah la'alla litaraji. Taraji ni bahasa kita untuk berharap jugalah. La'alla untuk satu pengharapan, untuk berharap. Tapi beza at-tamanni dengan at-taraji ialah at-taraji untuk satu perkara yang apa dia? Satu perkara yang disukai. Taraji fi syai'il mahbub. Berharap pada satu perkara yang disukai. Dan ianya tidak mustahil untuk berlaku. Tengok sikit sini. Al-taraji wa huwa irtiqabu syai' al-mahbub. Jadi dalam kitab apa nama? Kawakib disebut la'alla ni litaraji, iaitu makna taraji ialah irtiqabu asy-syai'il mahbub, menanti satu perkara yang disukai. Itu makna taraji. Jadi la'alla untuk taraji. Contohnya la'alla Zaidan qadimun. Semoga Zaid kembali. Jadi iqtira'. Contohlah seseorang tu menunggu anaknya pulang daripada satu tempat. Lama dah tak jumpa. Sebab apa? COVID-19. PKP. Tak, 2 tahun tak jumpa. Jadi dia sebut la'alla Zaidan qadimun. Boleh jadi Zaid akan kembali. Tak. Sebab apa? Dah dengar berita boleh hantar negeri sebagai contohlah. Jadi la'alla ni untuk taraji, iaitu untuk menunjukkan satu penantian ke atas satu perkara yang dinanti-nanti, ataupun satu perkara yang disukai. Irtiqabu asy-syai'il mahbub. Menanti satu perkara yang disukai. Gitu. Itu yang pertama, la'alla. Function la'alla ialah untuk litaraji. Yang kedua, walit tawaqqa'. Walit tawaqqa'. Tawaqqa' ni maksud dia apa? Kalau tengok dalam syarah Kawakib disebut wa tawaqqa' al-ishfaq wal khauf wa huwa irtiqabu asy-syai'il makruh. Takut, bimbang, risau akan satu perkara yang boleh jadi akan berlaku. Tu. Al-ishfaq wal khauf, risau, bimbang ke atas satu perkara yang apa? Yang menanti untuk berlaku ataupun yang bakal berlaku. Contohnya kita sebut mana la'alla amran halikun, la'alla amran halikun. Jadi la'alla ni bukan berharap, harap-harap amran ni celaka ataupun mati, tak. Bukan dia berharap ke atas kecelakaan ataupun kematian si Amr, tak. Malah la'alla ni fungsinya untuk tawaqqa', iaitu apa dia? Maknanya ialah bimbang. Kalau kita nak terjemah, kita terjemah lagu ni. Maknanya kalau diucapkan oleh seseorang la'alla amran halikun, maknanya menunjukkan dia itu bimbang. Zaid tu akan, amran tu akan binasa, amran tu akan mati. Contoh berlaku banjir, berlaku Amr ni kena COVID, lepas tu ada sakit tu, sakit ni sakit apa tu berkait dengan jantung dan sebagainya. Jadi disebut la'alla amran halikun. Bukan dia berharap Amr tu mati. Tak, tapi dia bimbang. Yang bimbang ke atas kematian, kecelakaan bagi si Amr. Boleh. Sebab apa? Sebab selain COVID, kawan tu ada penyakit berat. Dan ghalib adatnya, orang lagu tu memang bertemu dengan kematian lah. Macam mak saudara saya. Tak, kena COVID. Lepas tu ada sakit-sakit berat. Akhir sekali meninggal dunia. Tak? Jadi bila disebut la'alla amran halikun, bukan kita berharap dia mati, malah tujuannya apa? Menyatakan kebimbangan kita kepada si Amr lah, kalau dalam contoh ni. Jadi apa cara ataupun bagaimana kita nak bezakan la'alla ni untuk taraji
ataupun untuk tawakkuk. Cara je kita tengok pada khabar. Kalau khabar tu satu perkara yang disukai, maka itu untuk litaraji. Contoh tadi la'alla Zaidan qadimun. Semoga, harap-harap Zaid akan kembali ke rumah begitu. Tak. Selepas satu ketika, satu tempoh masa yang lama tak kembali ke rumah. Tapi kalau khabar itu satu perkara yang dibenci. Contoh tadilah la'alla amran halikun. Halikun ni satu perkara yang dibenci, kematian, kebinasaan. Maka la'alla tu litawaqqu'. Maknanya janganlah. Boleh kot janganlah amran celaka. Boleh kot bahasa Melayu. Terjemah bahasa Melayu susah juga. Okey, tak ada masalah. Khair. Kemudian kita masuk kepada hukum hakam bagi inna dan juga adik-beradik inna. Saya sebut apa dia? Wala yataqaddamu khabaru hadhil ahrufi 'alaiha. Jadi khabar huruf-huruf ini tak boleh duduk depan. Khabar bagi huruf-huruf ini tak boleh berada di depan. Susunan asal apa? Inna Zaidan qa'imun. Khabar tak boleh duduk depan. Tak boleh kita sebut qa'imun inna Zaidan. Tak boleh. Tidak boleh. Sama ada khabar itu dalam bentuk isim biasa ataupun dalam bentuk jar majrur ataupun dharaf madhruf. Jadi contoh saya sebut inna Zaidan fid dar. Inna Zaidan fid dar. Zaidan isim inna, fid dar khabar inna. Fid dar kita tak kat depan juga tak boleh. Fid dari inna Zaidan tak boleh. Fid dari inna Zaidan tak boleh. Faham tu? Okey. Dia ada alasan dia kalau tengok dalam syarah tu. Wala yatawassatu bainaha wa baina ismiha. Wala yatawassatu bainaha wa baina ismiha illa idza kana zarfan aw jarran wa majruran. Kakak ni keluar dengan kawan. Wala yatawassatu bainaha wa baina ismiha. Dan juga tidak boleh khabar inna dan juga khabar adik-beradik inna ni duduk di tengah-tengah. Bainaha makna baina inna wa akhawatiha dan juga bainasmiha. Maknanya inna, khabar inna, lepas tu isim inna duduk belakang. Tak boleh. Jadi tak boleh saya sebut inna qa'imun Zaidan. Tak boleh. Jadi qa'imun tu khabar tu, pertamanya dia tak boleh duduk kat depan. Tak boleh kita sebut qa'imun inna Zaidan. Tak boleh. Yang kedua, tak boleh juga dia duduk di tengah. Kita tak boleh sebut inna qa'imun Zaidan. Qa'imun tu khabar, dia duduk di tengah. Tidak boleh. Illa, melainkan. Illa idza kana zarfan aw jaran wa majruran. Nahu inna ladaina ankala. Inna fi dhalika la'ibratan. Melainkan kalau khabar inna itu ataupun khabar adik-beradik inna yang lain merupakan zaraf mazruf ataupun jar majrur. Ni litawassu' lah. Tak. Maka ketika itu boleh berada di tengah. Contoh saya sebut inna fid dari Zaidan. Boleh. Inna amamaka Zaidan. Boleh. Tidak ada masalah. Contoh ayat Quran dia bagi inna ladaina ankala. Jadi inna ankalan ladaina tu asal dia. Tapi khabar diletak di tengah, tidak ada masalah. Sebab apa dia tu? Zaraf mazruf. Inna fi dhalika la'ibratan. Fi dhalika tu jar majrur. Maka duduk di tengah tidak ada masalah. Jadi isim duduk belakang, khabar duduk tengah, tidak ada masalah. Jadi mudah je. Kita sebut gini. Kalau kita sebut apa? Mudah pun tak sebut. Cerita pasal apa? Cerita pasal khabar inna dan juga khabar adik-beradik inna.
Duduk di depan confirm tak boleh. Sama ada ianya ialah isim biasa, qaimun. Inna Zaidan, tak boleh. Ataupun dia jar majrur. Contoh, Fiddari inna Zaidan. Fiddari inna Zaidan. Tak boleh juga. Tapi kalau duduk di tengah, maka yang tak boleh hanya inna qaimun Zaidan. Kalau kita letak di tengah tu khabar berbentuk zarah mazruf, jar majrur, maka dibolehkan. Jadi inna fiddari Zaidan, inna indaka Zaidan, tidak ada masalah. Faham tu? Litawassu'. Boleh. Tahu tak litawassu' ni? Tausi', memperluaskan. Perluaskan hukum, pemudahkan, gitulah. Ada benda nak terjemuh susah juga, benda senang je padahal. Terjemah jadi tak faham balik. Okey, baca. Wa tata'ayyanu inna al-maksuratu. Warna baca lambat sangat ni. Wa tata'ayyanu, masuk hukum seterusnya. Wa tata'ayyanu inna al-maksuratu fil ibtida'. Okey, sekarang ni kita nak masuk perbincangan mengenai baris. Bila kita nak baca inna, bila kita nak baca anna. Jadi Syekh akan cerita atau membincangkan tempat yang wajib kita baca inna, tempat-tempat yang wajib kita baca anna, dan tempat yang boleh kita baca inna, boleh baca anna. Tempat-tempat ni dia terhenti pada dhabit. Pada dhabit. Apa dhabit dia? Dhabit dia perkara yang datang dalam bentuk jumlah, maka mesti kita guna inna. Kalau perkara tu mesti datang dalam bentuk mufrad, kita guna anna. Anna. Kalau perkara tu boleh datang dalam bentuk jumlah, boleh datang dalam bentuk mufrad, maka kita boleh guna inna, boleh guna anna. Tak apa, kita baca kan fahamlah dia punya contoh dia tu. Jadi kita baca dulu, wa tata'ayyanu inna al-maqsuratu. Tata'ayyan tu mana wajib lah. Wajib sinai. Kita baca inna. Al-maqsuratu mana baca inna tu dengan baris bawah lah. Fil ibtida'. Bila mana kita nak mulakan kalam. Nahu inna anzalnahu. Jadi ayat Quran dimulakan dengan inna anzalnahu. Betul? Ayat pertama. Maka kita baca inna. Itu makna ibtida'il kalam. Ataupun kalam tu duduk kat tengah, tapi ayat sebelum dah habis. Saya suka makan nasi. Habis ayat tu tak? Nasi itu sangat sedap. Habis pula ayat tu. Nasi itu saya beli di kedai Pak Mat. Jadi 3 ayat. Betul tak? Okey, setiap awal 3 ayat tu dipanggil permulaan ayat. Walaupun ianya berada di tengah-tengah. Boleh? Itu juga kita baca dengan inna, kita tak baca dengan anna. Jadi faham. Ibtida'ul kalam bukan semata-mata permulaan kita cakap. Contoh kita kecek sejam. Maknanya bila sejam, maka lafaz pertama tu yang aku ucap tu, yang tu mesti inna. Lepas ni semua kena guna anna. Tak salah lagu tu. Kefahaman lagu tu salah. Boleh? Ibtida'ul kalam ni maknanya selesai satu ayat, masuk satu ayat yang lain. Selesai satu ayat, masuk satu ayat yang lain. Tak. Jadi permulaan bagi setiap ayat tu kita baca inna. Tak boleh letak anna. Faham betul? Tu dia. Boleh tak? Lama tak mengajar ni. Sibuk ke RPG lah. Okey, baca. Okey. Contohnya inna anzalnahu, sesalah. Jadi inna kena baca inna. Sebab permulaan kalam. Wa ba'da ala. Dan selepas ala. Ala ni banyaklah function dia. Ala ni allati yustaftahu bihal kalam. Ala ni digunakan untuk memulakan kalam. Function ala ni saya ada share kat saya punya Facebook. Saya tengok dalam kamus jugalah. Kamus tu bukan kamus. Buka ni tak. Kamus elektronik dalam handset juga. Boleh. Jadi ala ni functionnya untuk tambih, untuk ditahaqquqi ma ba'dah. Untuk benda lagi. Tengok sendiri ada dalam 5 function ala.
Itu function dia lah, kegunaan dia. Kegunaan dia ada dalam 5-6 tu. Tapi hukum dia kena duduk depan, tak boleh duduk belakang. Sebab tu ala allati yustaftahu bihal kalam. Alam tu dimulakan kalam dengan dia. Lepas tu function ala tu apa? Banyak function dia. Ada kalanya untuk tambih. Contohnya ala ayuhat tilmidhu udrus. Oi, yang gitu lebih kurang. Oi. Belajar molek. Bahasa kita woi lah ataupun hey, kamu belajar molek. Kita nak suruh dia pandang kita, lepas tu kita pun bagi nasihat kepada dia, tambih, pesan kat dia. Boleh? Dan sebagainya boleh tengok balik lah. Tak ingat dah. Okey. Ala kulli hal, bila berada selepas ala, maka inna dibaca dengan inna, tak boleh baca dengan anna. Nahu ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma ja'alna min awliya illahi salihin. Wa ba'da haitsu. Tu yang tempat ketiga. Wajib kita baca inna, iaitu selepas perkataan haitsu. Sebab haitsu ni dia wajib idhafah, maknanya dia tu mudhaf, selepas tu mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih tu pula mesti datang dalam bentuk jumlah. Dia sama dengan idh. Dari haitsu dengan idh, selepas dia tu mesti dalam bentuk jumlah. Bila mesti dalam bentuk jumlah, maka kena inna lah. Sebab inna lepas tu bawa ada jumlah. Betul tak? Inna zaidan qa'imun. Inna masuk pada jumlah, mubtada khabar. Kalau anna, memang jumlah juga anna ni. Anna zaidan qa'imun. Cumanya anna dengan khabar dengan isim dia tu, tak, kita tukar kepada mufrad. Kita boleh tukar kepada mufrad. Sebab anna ni macam an. Dia tu harf masdari. Kita boleh ubah dia dan juga benda selepas tu menjadi fa'il, menjadi mubtada, menjadi khabar, menjadi naib fa'il sebagaimana akan datang. Boleh? Ni. Boleh tak? Jadi disebabkan selepas haitsu tu mesti mudhaf ilaih yang berbentuk jumlah, maka mesti kita wujudkan jumlah juga selepas haitsu tu. Nak wujudkan jumlah mesti guna inna, tak boleh guna anna. Sebab anna ni kita boleh takwil jadi mufrad balik. Boleh jadi kita boleh takwil jadi tunggal. Jadi boleh jadi satu perkara, satu isim je, tak jadi jumlah, tak jadi mubtada khabar, tak jadi fa'il. Maka oleh sebab itu lepas haitsu mesti inna, tak boleh guna anna. Faham tak faham? Tu jadi jalas tu haitsu inna zaidan jalisun. Mana aku duduk di mana Zaid akan duduk, itulah bahasa mudahnya. Boleh? Okey. Kalau apa? Habis ini sekejap. Aduh lah. Sekejap Anak dia tanda apa dah. Macam mana ni. Aku tak apa. Sini. Boleh? Okey. Kalau
perkataan inna tu, ataupun kita sebut kalau an tu, inna ataupun anna tu lah, nak sebut pun susah tak, berada di pertengahan kalam, maknanya bukan selepas daripada haitsu betul-betul, maka ketika itu datang dalam bentuk anna, dia tak baca inna. Contoh dalam syarah dia sebut jalastu haitsu i'tiqadi annahu makan hasan. Jalastu haitsu i'tiqadi annahu makan hasan. Jadi haitsu tidak terus masuk pada anna, malah dia masuk pada i'tiqadi. Tak, jadi anna tu duduk tengah. Daripada jumlah i'tiqadi, makan hasan duduk tengah annahu. Boleh ketika itu kita baca anna lah. Maksud jalastu haitsu i'tiqadi annahu makan hasan, aku duduk sekira-kira i'tiqad aku, tempat yang aku nak duduk tu tempat bersih. Kalau tempat kotor aku tak duduk lah. Nah gitu, bahasa mudah, bahasa kampung. Terus Allah wa ba'dal qasami. Nah, ni tempat yang keempat. Tempat yang keempat kita wajib baca inna, tak boleh baca anna, iaitu selepas daripada qasam, selepas daripada sumpah. Nahwu wal kitabil mubini inna. Jadi inna tu berada selepas sumpah. Waw tu wawul qasam. Lepas tu al-kitab itu satu perkara yang disumpah ke atas dia. Tak. Al-mubin tu sifat bagi al-kitab. Kemudian datang selepas tu inna. Maka kita kena baca inna, tak boleh baca anna. Wajib baca inna, tak boleh baca anna. Tu. Boleh? Wajib kita baca inna. Wajib kita baca inna. Sama ada pada khabar itu ada lam atau taukid ataupun tidak. Jadi kalau tengok dalam contoh atas tu, wal kitabil mubin inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Jadi inna tak. Asalnya innana lah. Jadi nun tu kita panggil sebagai dhamir muttasil. Dia tu apa? Isim inna. Anzalnahu tu khabar inna. Boleh. Pada anzalnahu tidak ada lam. Tidak ada lam mutaukid. Kalau dalam syarah disebut wal asri. Tu sumpah juga tu. Inna. Baca inna juga. Innal insana. Al-insana isim inna. La fi khusrin. La fi khusrin. Lam tu lam mutaukid. Tak masuk pada khabar bagi inna. Jadi tak kisahlah sama ada pada khabar inna tu ada lam taukid ataupun tidak ada lam taukid. Maka inna tu bila sahaja dia tu berada selepas qasam, selepas sumpah, maka kita kena baca dengan inna, tak boleh baca dengan anna. Boleh. Fa ba'dal qawli nahwu, tempat yang ke seterusnya, tempat yang wajib kita baca inna ialah selepas daripada al-qaul. Selepas daripada al-qaul, iaitu selepas daripada percakapan. Selepas daripada percakapan. Sama ada percakapan tu dalam bentuk fi'il. Contoh saya sebut dalam ayat Quran ni. Qala, telah berkata dia. Qaul lah tu. Telah berkata dia. Apa yang dia kata? Inni abdullah. Jadi ini abdullah ni kita panggil maqulul qaul. Satu benda yang diucapkan. Contohlah Fatimah sebut ana Fatimah. Ana Fatimah. Fatimah dia sebut kalimah ana Fatimah. Saya pun ceritakan balik kepada kamu semua, qalat Fatimatu ana Fatimah. Telah berkatalah oleh Fatimah. Apa yang dia kata? Ana Fatimah. Jadi ana Fatimah tu satu benda kita panggil maqulul qaul. Ucapan yang diucapkan oleh Fatimah tu kita cerita balik. Jadi kat sini qala, telah berkata dia. Dia kata apa? Apa yang dia kata tadi? Inni abdullah. Sesungguhnya aku ni hamba Allah.
Ini Abdullah tu kita panggil maqulul qaul. Maqulu al-qaul. Jadi bila ini berada pada awal maqulul qaul ataupun kita sebut berada selepas qala, telah berkata dia, ataupun aqulu telah berkata ni aku, ataupun telah berkata siapa-siapa lah. Tak, maka selepas tu kita baca inni. Kalau qala tu ayat Quran tu saya ubah. Tak. Saya sebut qultu ataupun aqulu ataupun qulna. Tak. Ini inna Abdullah. Tak. Ataupun kalau qultu inni Abdullah juga apa valid, mana betul lah contoh tu. Tak. Boleh? Mudahnya. Wa idza dakhalatil lam fi khabariha nahwu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tempat seterusnya ialah bila mana lam masuk pada khabarnya, iaitu khabar inna wa akhawatuha. Boleh? Lamu alif tidak kita panggil. Ha? Lamu taukid benda sama je tu. Cuma dia pandang pada sudut yang berbeza. Jadi wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui. Innaka la rasuluh. Tengok pada khabar. La rasuluh. Asalnya innaka rasuluh. Innaka rasuluh. Boleh? Innaka rasuluh. Cuma kat sini disebabkan pada khabar itu ada lam yang kita panggil lamu taukid, lamu alif tidak, lamu apa satu nama al-inzilaq apa nama. Tapi setiap tu rasanya lebih kurang je, cuma dia pandang sudut yang berbeza maka namanya pun jadi berbeza-beza. Tak. Kalau lamu alif tidak asalnya atas alasan apa? Atas alasan lam tu patut duduk depan. Jadi la innaka rasuluh. La innaka rasuluh. La patut inna. Cuma Arab ni dia tak boleh benda yang sama makna duduk depan, dua-dua sebelah-sebelah. Jadi la tu untuk taukid, inna untuk taukid, tak sesuai lah. Patut duduk depan. Maka dia letakkan pada khabar. Innaka la rasuluh. Mudah je kawan tu. Arab kita puas belajar tak faham-faham. Tak. Jadi innaka la rasuluh. Kaf tu kita panggil isim inna. La rasuluh tu khabar inna. Rasuluh tu khabar inna. Jadi pada khabar tu ada lam. Lamu alif bertidak. Maka innaka baca inna, tak boleh baca anna. Contoh lain, wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Jadi kadzibun tu ada lam. Maka kena baca inna, tak boleh kita baca anna. Contoh berapa dah jam? 9.30. Baca sikit lagi. Wa tata'ayyanu anna al-maftuhatu idza halat mahall al-fa'il nahwu. Okey, sekarang ni kita nak masuk tempat-tempat, ataupun kalau kita nak tambah sikit lagi bawah tu, tempat-tempat lain yang wajib kita baca inna. Bawah tu mudah je sebab tu saya nak baca. Tak, iaitu pertamanya yang ditambah bila inna berada di awal silatul mausul. Contoh ja'alladzi, telah datang yang. Yang apa? Innahu fadhilu, telah datang yang, telah datang seorang lelaki lah kalau nak terjemah alladzi. Telah datang seorang lelaki yang sesungguhnya dia itu fadilun, orang yang baik. Mana orang jahat tak marilah, orang baik yang mari tadi tu. Ja'alladzi innahu fadilun. Jadi alladzi isim mausul, lepas tu silatul mausul tak? Silatul mausul bicara sebelum ni. Jadi silatul mausul tu dimulakan dengan inna, maka kena inna, tak boleh baca anna. Boleh? Lepas tu pada awal sifat, tempat seterusnya ja'ani rajulun. Ja'ani rajulun sifatnya fadilun. Ja'ani rajulun fadilun. Tapi sebelum fadilun tu kita datangkan dulu inna. Maka kena baca innahu, tak boleh baca annahu, tak boleh. Sebab apa? Dia berada di awal sifat. Mana sifat? Sifatnya ialah fadilun. Jadi inna duduk sebelum sifat. Ja'ani rajulun fadilun. Fadilun sifat. Innahu berada sebelum sifat, maka kena baca inna, tak boleh baca anna. Lepas tu pada awal jumlah. Jadi jetak. Kenapa tutup aircon? Tak ganggu. Okey. Okey, kita dah. Kemudian kat bawah tu lagi disebut kita wajib baca inna kalau kita nak jadikan inna
Dan isim inna dan khabar inna itu jumlah bagi satu perkara yang berbentuk ain, zat. Contoh saya sebut Zaidun. Tukar nama lain. Salahun. Salah ni zat lah. Boleh pegang orang ni. Zat lah. Betul tak? Kita nak cerita tentang salah. Salah tu mubtada. Innahu fadilun. Jadi innahu fadilun tu khabar. Dalam bentuk jumlah. Jumlah tu terdiri daripada inna, isim inna, khabar inna. Boleh? Ketika itu inna tu kena baca inna. Inna tu kena baca inna. Tak boleh sebut anna tu kena baca inna. Inna tu kena baca inna. Tu boleh? Nanti dia akan sebut lepas ni. Kalau khabar itu ialah khabar bagi satu perkara yang berbentuk maknawi. Contoh benda. Mana contoh khabar itu bagi? Hilang lah. Baca dulu lah. Apa ni ada. Okey. Terus. Jadi selesai kita bincang tempat-tempat yang wajib kita baca inna. Wajib apa? Wajib sina'i. Mana kalau baca anna tak masuk neraka lah. Faham tak? Cumanya kalau berkait dengan ayat Quran, dia akan jadi wajib sina'i dan juga syar'i lah. Kalau tidak ada qiraat yang membenarkan. Wajib syar'i ya. Kalau sengaja ubah tu boleh jatuh kufur kot. Allah Allah. Ala kulli hal wa tata'ayyanu anna al-maftuhatu idha halat mahal al-fa'il. Dan wajib, tata'ayyan tu wajib. Dan wajib anna. Mana wajib dibaca anna al-maftuhah, yang mana anna tu disifatkan dengan bagi atas. Mana baca anna lah. Idha halat mahal al-fa'il. Kalau apa? Anna tu duduk tempat fa'il. Tu mana halat mahal al-fa'il tu, anna tu duduk tempat fa'il. Nahu awalam yakfihim anna anzalna. Ni yang saya sebut tadi. Apa dia? Kaedah. Kalau bendanya jumlah, maka kena baca inna. Kalau benda tu mufrad, kita baca anna. Jadi kat sini awalam yakfihim. Yakfi fa'il. Asalnya yakfi. Bila masuk lam, buang harfum dah. Harful illah. Maka baca yakfi. Him tu khabar. Him tu maf'ul. Tak, mana fa'il dia? Setiap fa'il mesti ada fa'il. Maka anna anzalna tu kita ubah. Tak, jadi fa'il macam saya sebut sebelum ni. Anna tu kita ambil sebutir seekor. Anzalna kita ambil pula seekor lagi, kita letak dalam blender, kita blend. Tubiklah inzaluna. Gitu. Boleh? Itu mana sabak. Mana kita bentuk dia menjadi satu perkara yang lain. Jadi asalnya anna, isim anna, khabar anna. Anzalna, khabar jumlah. Kita ambil semua sekali itu. Tak, disebabkan anna atau harf masdari, kita ubah kepada masdar. Anzala yunzilu inzalan. Tak, inzalan. Jadi awalam yakfim. Apa dia? Fa'al inzalun. Tapi kat sini sebab anzalna, kami turunkan, maka kita ubah takwilkan jadi awalam yakfihim inzaluna. Boleh? Jadi anna tu berada pada tempat fa'il. Sebab yakfi perlu kepada fa'il. Maka kita ubah anna dan semua sekali tu jadi inzaluna. Inzaluna tu mufrad ke jumlah? Mufrad. Itulah dhabit dia. Faham tak? Tu. Terus. Au mahalla naibil fa'ili. Ataupun anna tu duduk di tempat naib fa'il. Supalah. Adik-beradik hak tadi juga ni cerita dia. Contoh, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Uhiya. Itu fa'il mabni lil majhul. Tak. Apa dia naib fa'il dia? Uhiya, diwahyukan kepada aku. Apa dia? Annahu istama'a nafarun. Jadi annahu, anna, hu tu isim, istama'a tu khabar jumlah. Ya. Maka kita sebut ubah anna dan juga selepas tu jadi masdar. Istama'a yastami' istimaq. Jadi istima'un. Jadi qul uhiya ilayya istima'uhu ataupun istima'. Kena tengok balik ni.
ayat Quran ni. Qul uhiya ilayya annahu istama'a. Qul uhiya. Katakanlah wahai istama'a. Anak kuliah istima' lah, tak tahu istima'uhu ke. Istama' ataupun mudah. Istama'a nafarun tu fa'il. Qul uhiya ilayya annahu qul uhiya ilayya istima'u nafarin. Tu. Istama'a nafarun, istama'a fa'il, nafarun fa'il. Bila kita ubah istima'u, maka nafar yang fa'il tu kita jadi sebagai mudhaf ilaih. Halat ni mudah je Ustaz Syahmi, ganti, berada. Contoh Ustaz Syahmi guru besar, Ustaz Syahmi tak ada, saya ganti. Saya halat, maka Ustaz Syahmi, saya ganti tempat Ustaz Syahmi. Itu bahasa mudah lah. Jadi kat sini anna tu berada pada tempat fa'il. Sebagaimana saya berada pada tempat Ustaz Syahmi sebagai guru besar. Bila Ustaz Syahmi keluar, saya naik guru besar, saya gantilah. Jadi kawan ni sudut zahir tak ada fa'il mufrad tu, jadi ganti dengan anna anzalna tu. Boleh tak? Boleh tak ke makin pening? Anna anzalna tu berada pada tempat fa'il. Gitulah mudah. Berada pada tempat fa'il. Sikit lagi. Au mahallal maf'ul, ataupun berada tempat maf'ul. Nahwu, sebab maf'ul ni mufrad. Asal maf'ul mufrad, asal kepada fa'il mufrad, asal kepada naib fa'il mufrad. Bila mufrad maka anna lah, sebab anna boleh ubah jumlah selepas tu jadi mufrad. Inna tak boleh. Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Wala takhafun. Takhafuna antum. Tak takhafun waw tu fa'il. Jadi fa'il mana maf'ul? Annakum asyraktum billah. Annakum. Anna isim anna, khabar anna. Ubah jadi apa tu? Masdar. Jadi wala takhafuna syirkakum billah. Syirkakum billah. Au mahallal mubtada'. Mubtada' pun asalnya apa? Dalam bentuk mufrad. Bukan dalam bentuk jumlah. Nahu wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Min ayatihi itu khabar. Khabar muqaddam. Mana mubtada'? Annaka tara. Jadi kita ubah tara. Apa dia punya masdar. Ra'a yara, mudah apa? Ru'yah, mudah bahasa ru'yah tu. Annaka tara. Jadi wa min ayatihi ru'yatuka al-arda. Ya, maf'ul bihi al-arda. Kaf tu fa'il. Fa'il mahallan lah. Fa'il ma'nan. Au dakhala 'alaiha harful jar, ataupun masuk padanya haruf jar. Wa dzalika bi anna, ni mudah sangatlah. Bi huruf jar, lepas tu anna, tak boleh baca bi inna. Boleh? Alasannya apa? Rasa sama je alasannya. Nak faham betul syarah tu, kena fokus tu. Waktu pening tak payah baca syarah. Gagah qawaid nahwu ni, gagah sungguh lah. Bukan qawaid nahwu je, seluruh karangan ulama-ulama kerja ni memang padu. Hatta saya baca apa tu, Atharu Ikhtilaf Fuqaha. Dia nama tajuk Syekh Muhammad Awamah, tentang kesan perbezaan hadis kepada perbezaan hukum hakam. Banyaklah dia sebut dalam tu. Kemudian dia datangkan apa? Syubhat, lepas tu dia jawab. Datangkan syubhat, kemudian dia jawab. Bila tengok dalam tu, kita rasa Imam Syafi'i itu memang betul-betul, memang tak nak kata, memang gagah sungguh lah. Mana tak ada ruang kita nak cuit, tak boleh. Tak boleh nak cuit. Masya Allah. Antaranya syubah yang dia bawa. Ulama-ulama mutaakhiru dalam mazhab Syafi'i, kadang-kadang bila berhujah, dia sebut satu hukum, dia berhujah. Dia datangkan satu hadis yang boleh jadi hadis tu kalau ditengok dalam kitab hadis maudhu'. Kadang-kadang hadis tu dhaif. Jadi boleh jadi pertikaian lah. Jadi sebenarnya itu hujah yang dipakai oleh ulama mutaakhirun, bukan hujah Imam Syafi'i sendiri. Jadi hukum-hukum yang sama. Hukum-hukum yang sama
Imam Syafi'i sebut hukum sama, ni pun sebut hukum sama. Cuma hujah tu bukan hujah tu yang Imam Syafi'i pakai. Kalau Imam Syafi'i pakai hujah hadis maudhu', hadis apa dia, nama apa, dhaif jiddan apa semua, tak adalah orang panggil Imam Asy-Syafi'i. Dia tak akan layak menjadi Imam Asy-Syafi'i. 15 tahun dah diberi kebenaran berfatwa. Tak mengaji bahasa Arab berapa puluh tahun dekat kampung Badawi. Kemudian Syekh membawalah contoh perbezaan antara ulama mutaakhirun yang bawa dalil tu ada masalah ni. Sedangkan dalil tu bukanlah dalil yang dipakai oleh imam. Hukum sama. Contoh hukum sekian haram. Hukum sama. Tapi hujah yang dipakai oleh ulama mutaakhirun kadang-kadang ada kurang sikit sana sini sebab mutaakhirun dah ke belakang. Jauh daripada zaman Nabi. Jadi Imam Syafi'i ni dia guna dalil lain sebenarnya. Dia berilah contoh-contoh yang memang betul-betul wakil, bukan sekadar satu fakta yang tidak ada dalil lah. Masya-Allah. Seronoklah kita baca tu, seronok. Bila kita nak cerita pasal hukum kan, kadang-kadang kita baca hukum kita rasa pelik juga. Sebab tak ada dalil. Sebenarnya kuat sangat hukum mazhab Syafi'i. Okey, selesai kat situ. Bukanlah maksum, tak maksum kawan tu. Imam Syafi'i tak maksum. Tapi nak kata dia tersilap tu, salah tu, bukan orang macam kita lah. Kita boleh kata Imam Syafi'i salah berdasarkan kalam orang yang mungkin sama level atau level bawah sikit daripada Imam Syafi'i. Kalau kita sendiri kena kadar diri. Nahu dengan langgang lagi. Syekh Muhammad Awam atharu ikhtilafil hadis rasa. Benda lama tak tahu kita tu. Nanti saya share dalam grup. Okey, baca terus. Tu dia. Habiskan sikit ni. Wa yajuzul amran. Berarti situ lah. Sebenarnya nak habis dah. Baca tu lah. Wa yajuzul amran ba'da fa'il jaza'. Dan harus kita baca dengan inna dan juga anna. Ini tempat-tempat yang harus kita baca inna ataupun anna. Harus kedua-dua wajah. Boleh? Selepas daripada fa'il jaza'. Man amila minkum su'an. Barang siapa ataupun sesiapa sahaja yang beramal dengan keburukan apa bagai semua tu, tak, ayat Quran. Kemudian fa'innahu tu balasan kepada mereka yang beramal dengan kejahatan sehingga akhiril ayat. Maka balasannya apa? Fa'innahu, bukan balasan lah, maknanya fa'ul jaza' ni, man tu harfu syartin. Jadi fa' tu kita bagi fa'ul jawab atau fa'ul jaza'. Boleh? Jadi kat situ kita boleh baca fa'innahu, kita boleh baca fa'annahu. Lepas tu kat bawah tu dia ada cara takwil dia lah. Kalau kita baca fa'innahu, maka selepas tu jumlah lah. Selepas tu jumlah. Mana fa'innahu ghafurur rahim. Mana lepas inna tu jumlah, iaitu huwa ghafurur rahim. Huwa ghafurur rahim. Huwa tu diubah jadi dhamir muttasil, maka jadi innahu ghafurur rahim. Jadi jumlah mubtada khabar. Kalau kita nak baca anna boleh juga, tapi lepas tu kita kena takwilkan jadi mufrad. Tak, maka kita boleh sebut falhasilu al-ghufran war-rahmah. Falhasilu al-ghufran war-rahmah. Ghafurur rahim tu kita ubah kepada mufrad. Tak, lepas tu kita datangkan mubtada falhasilu ataupun falghufran war-rahmah hasilan. Kita datangkan khabar yang kita datangkan khabar. Boleh? Tu. Jadi kita kena takwil lah belakang tu. Kalau kita nak baca dalam bentuk anna, mesti takwil dalam bentuk mufrad. Boleh? Mufrad ni maknanya bukan jumlah. Baca terus, tak ada masalah. Wa ba'da idza al-fujaiyah. Selepas daripada idza fujaiyah. Fujaiyah ni terkejut lah. Terkejut.
Jadi kharajtu fa idza inna Zaidan qa'imun. Aku keluar daripada rumah sebagai contoh. Fa idza tiba-tiba Zaidan qa'imun berdiri. Jadi boleh baca fa idza, boleh baca fa idza inna, boleh juga kita baca fa idza anna. Sama lah kat bawah tu. Boleh tengoklah sendiri. Tapi dia tak lari daripada kaedah tadilah. Kalau inna lepas tu jumlah, kalau anna lepas tu mufrad. Mufrad sini seolah-olah maknanya mufrad walaupun pada sudut zahir. Allahu a'lam. Kharajtu fa idza inna Zaidan qa'imun. Kharajtu fa idza inna Zaidan qa'imun. Kalau kita nak baca inna, maknanya mudahlah. Fa idza kharajtu fa idza Zaidun qa'imun. Maknanya jumlah mubtada khabar disebut dalam kalam tu, disebut benda tu. Maka kita baca inna fa idza inna fa idza inna. Lepas tu mubtada khabar inna Zaidan qa'imun. Boleh mubtada khabar. Yang dah jadi isim inna, khabar inna. Kalau kita nak baca anna, gini cara dia. Kharajtu fa idza anna Zaidan qa'imun. Kita ubah baris inna je jadi anna. Tapi bila takwil tu kita akan sebut kharajtu fa idza qiyamuhu, gitu ya. Fa idza qiyamuhu. Jadi inna tu dan selepas dia iaitu qa'im Zaid tu, itu ubah kepada masdar. Jadi qa'im tu isim fa'il, ubah kepada masdar qama yaqumu qiyam. Qiyam siapa? Qiyam Zaid. Maka kita ubah gini. Kharajtu fa idza anna qiyam Zaidin. Fa idza kharajtu fa idza anna qiyam Zaidin. Kharajtu fa idza anna qiyam Zaidin. Kharajtu fa idza anna qiyam Zaidin. Qiyam Zaidin tu mufrad ah? Tak. Mufrad. Tapi orang tanya, ustaz, dah kata anna mesti masuk pada jumlah. Mubtada khabar. Maka ada khabar mahdzuf tu. Inna Zaid fa idza anna qiyama Zaidin hasilun. Belakang sekali hasilun. Hasilun itu mahdzuf. Sebab tu saya sebut tadi boleh jadi iktibar, jumlah tak jumlah tu pada sudut zahir. Jadi kalau kita sebut anna kharajtu fa idza anna qiyam Zaidin, sudut zahir seketul qiyam Zaidin tu satulah, tak ada dia punya khabar dia tu, maka baca anna. Tapi hakikatnya bila anna ni mesti ada khabar, maka adalah khabar mahdzuf tu, cuma tak disebut. Tapi kalau inna selepas tu ada apa? Ada mubtada dan juga ada khabar, jelas disebut. Contoh fa idza inna Zaidan qa'imun, mubtada ada, khabar pun ada. Zaidan tu mubtada, sekarang dah jadi isim inna, qa'imun jadi khabar inna. Dua-dua tu ada disebut. Tapi kalau fa idza anna qiyama Zaidin, hanya isim anna, khabar anna tak ada. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab. Boleh? Yang terakhir wa kadzalika idza waqa'at fi mawdhi'it ta'lil. Begitu juga kalau inna tu berada pada tempat ta'lil. Ta'lil ni kerana lah, maknanya kerana. Nahwu nad'uuhu, ayat Quran asal dia inna kunna, sesungguhnya kami adalah kami sebelum ini, nad'uuhu, berdoa kepadanya, innahu wal barur rahim, kerana. Jadi innahu tu berada pada tempat ta'lil. Sebelum ni kami doa minta pada Allah. Tak.
li'annahu huwal barur rahim. Jadi innahu huwal barur rahim tu menjadi tempat alasan kepada apa? Kepada perbuatan mereka berdoa kepada Allah. Jadi innahu, kita baca innahu boleh, kita baca annahu pun boleh. Contoh lain, walabbaika innal hamda wan ni'mata lak. Walabbaika. Ni inna tu juga berada pada tempat ta'lil. Labbaik ni apa? Aku menyahut seruan kamu ya Allah. Tak, kerana inna tu berada pada tempat ta'lil. Kerana segala pujian, segala nikmat itu bagikah kamu. Boleh? Selesai kat situ. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah nanti kita akan masuk wa tadkhulu lamu alibtidak. Dan masuk lam alibtidak. Ya. Pada beberapa, pada inna al-maqsurah sahaja. Kena baca la inna. La inna. Bila lam ibtidak tu masuk pada inna, pada 4 tempat yang akan dibincangkan satu persatu. Nanti panjang bab ni, dia panjang. Tapi kita baca slow. Lepas habis bab ni terus masuk fasa baru, iaitu babu al-mansubati minal asma. Wallahu a'lam. Boleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Soalan 10 dah.